والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية للسمح ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم نعرفك بأوانك ونعرفك وإنها من ملائكة المقربين وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار رحمتك يا رب. رب اشرح لنا سرنا ولساننا قال الشيخ ست لا نفعنا في الدارين. Sekarang. Dan tak kala ditegahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Baitillah tahun Hudaybiyah, iaitu tahun yang ke-6 daripada Hijrah, dan suluh oleh kufar Quraisy atas bahawa kembali Nabi tahun kehadapan, dan biar Mekah baginya 3 hari, dan bersiap-siap Nabi bagi umrah qada, dan takut mereka itu bahawa tiada menyempurna Quraisy akan janji, dan kena berperang mereka itu, dan benci segala muslimin akan berperang pada tanah haram dan di dalam ihram, dan bulan Syahrul Haram turun perman waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Ini asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunahum. Yang dia cerita kata dan tak kala ditegah Nabi ini cerita pasal asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Jadi kita untuk nak senang faham kepada ayat-ayat, kita tahu akan asbabun nuzul. Ulama di dalam kitab Ulumul Quran atau kitab Usul Tafsir, mereka katanya setengah daripada faedah kita mengetahuikan sebab-sebab turun ayat-ayat, asbabun nuzul dipanggil, setengah daripada faedah kita mengetahui, kita tahu asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat itu membantukan kita, memudahkan kita untuk kita fahamkan makna ayat. Lalu tu biasanya ayat mana diturun ada sebab-sebab, akan dicerita akan sebab-sebabnya. Sebab faedah besar daripada kita tahu asbabun nuzul untuk senang kita faham akan maksud bagi ayat. Maka di sini cerita dianya, sebab bagi nak turun ayat ini, katanya
dan tak kala ditegahkan Nabi SAW daripada Baitillah tahun Hudaibiyah. Tak kala ditegah dia disekat, tak bagi masuk Mekah. Ditegah, dihalang, disekat akan Nabi ditegah oleh Quraisy Mekah, oleh kafir Mekah. Ceritanya belum pada pembukaan Mekah lagi. Tak kala ditegah Nabi SAW daripada Baitillah, maksud daripada Baitillah itu ialah daripada buat umrah di Baitillah. Jadi pada tahun Hijrah yang ke-6, Nabi bersama beberapa ramai sahabat berangkat daripada Madinah menuju ke Mekah untuk nak buat umrah di Mekah, di Baitillah. Tibanya sampai di suatu tempat namanya Hudaibiyah. Di situ mesekat, menegah oleh orang kafir Mekah akan Nabi daripada masuk kepada negeri Mekah untuk pergi kepada Baitillah buat umrah. Itu maknanya tak kala ditegahkan Nabi SAW daripada Baitillah tahun Hudaibiyah, maknanya tahun yang ke-6. Tahun Hudaibiyah maknanya tahun yang ke-6 tu dia kata iaitu tahun yang ke-6 daripada hijrah. Tapi panggil dengan sebab di dalam tahun itu ada berlaku peperangan di suatu tempat namanya Hudaibiyah. Digelarkan tahun itu tahun Hudaibiyah. Ialah tahun yang ke-6. Sebab tahun yang ke-6 itulah tahun yang berlaku padanya peperangan di suatu tempat nama Hudaibiyah. Lalu itu digelarkan tahun itu tahun yang ke-6. Maka dengan secara rekasnya, kalau cerita tu panjanglah. Apabila Nabi sampai kepada Hudaibiyah, Nabi pun utus akan sahabatnya, ialah setengah daripadanya ialah mengutuskan Sayyidina Uthman untuk bagi tahu kepada orang kafir dalam negeri Mekah, katanya nak minta masuk buat umrah dalam Mekah. Maka dalam keadaan begitunya, orang kafir pun datang kepada Hudaibiyah untuk halangkan Nabi. Dan ketika itu maka syaitan menyebarkan khabaran palsu, katanya Sayyidina Uthman dibunuh oleh orang kafir Mekah. Di situlah ada berlaku ketempuran, berlaku berlawanan, tapi ringan-ringan saja. Tidak jadi sampai berat-berat, tidaklah. Maka Allah Ta'ala mencapai akan perasaan gerun kepada orang kafir di Mekah. Lalu tu mereka minta nak berdamai. Orang kafir Mekah tu minta berdamai dengan Nabi SAW. Dan suluh oleh kufar, mana akad berdamai. Dan suluh mana berdamai oleh kufar Quraisy, orang kafir Quraisy, kafir Mekah, atas, jadi maknanya minta berhenti perperang. Lepas tu atas syaratnya tahun ni tak boleh masuk Mekah, tak diizin kepada Nabi masuk Mekah, nanti tahun depan boleh datang. Tahun depan nak buka jalan bagi masuk buat umrah tahun depan. Jadi tahun ni minta balik dulu. Itu maknanya dan suluh oleh kufar Quraisy atas bahawa kembali Nabi tahun ke hadapan. Dan biar jadi tengok dulu. Jadi maknanya itu apa dia? Perdamaiannya, perdamaian orang kafir Mekah bersama dengan Nabi pada hari itunya satu perjanjian lah.
perjanjian dalam berdamainya ialah satunya minta Nabi kembali pada tahun ni tak bagi masuk lagi, nanti tahun depan nak bagi masuk. Nak bagi masuk dan nak biarkan Mekah baginya bagi Nabi. Maknanya masuk Mekah tu tidak ada halangan-halangan. Maknanya nak buka jalan bagi Nabi masuk ke dalam Mekah untuk buat umrah tahun depan semasa sebanyak masanya 3 hari. Begitu. Jadi Nabi pun balik. Tapi kalau mengikut ceritanya, apabila Nabi, sebab Nabi itu berangkat daripada Madinah nak menuju kepada Mekah untuk nak buat umrah, Nabi dah niat ihram di apa dia? Miqat, tempat yang kita datang daripada Madinah kepada Mekah, itu tempat ihram tu, tak ingat nama tempat dia. Nabi dah niat ihram dah dengan umrah. Jadi datang kepada sampai ke dalam ke Hudaybiyah tu, masa kena tahan saat itu, masa kena sekat, kena tegah tu, Nabi dalam ihram dah. Maka apabila jadi orang kafir tak bagi masuk ke dalam Mekah, maka Nabi pun bertahallul daripada umrah di situ dengan secara bersembelih dan bercukur. Dan mengikut dalam daripada di sinilah sabit hukum fiqh katanya, sekiranya kalau seorang sudah di ihram, sudah ihram dengan haji atau dengan umrah, tiba-tibanya disekat tak bagi masuk ke dalam Mekah, maka boleh dia nak tahallul di tempat yang kena tegah, kena tahan di situ. Tahallul dengan secara sembelih dan bercukur. Kalau dapat masuk Mekah tu, maka tahallul dengan tawaf sa'i syukur. Tetapi kalau tempat yang kalau kena tahan macam ni, maka tahallul di tempat itulah dengan secara sembelih dan bercukur. Dan wajib di atas orang itu kembali kembali ke Mekah pada tahun depan untuk mengqadhakan umrah yang dia tak dapat nak buat. Maka dengan sebab itulah katanya, maka apabila sampai masa tahun depan, tahun yang ke-7, dan bersiap-siap Nabi. Ni dah tahun depan. Dah masuk tahun yang ke-7. Sebab tahun yang ke-6 tu berlaku peristiwa Hudaybiyah. Maka apabila sampai tahun yang ke-7 dan bersiap-siap Nabi, kita jaga sikit. Dan bersiap-siap Nabi ni pada tahun yang ke-7. Jadi tahun depan lah, selepas pada kena apa dia? Kena tahan tu, tahun depan tu Nabi datang. Nabi nak masuk ke Mekah pula untuk nak qadha. Tu mana dan bersiap-siap Nabi bersama dengan sahabat-sahabat yang datang Hudaybiyah pada tahun lepas, bukan Nabi seorang lah, bersama dengan sahabat-sahabat bersiap-siap, siap sedia, cadang bekalan apa semualah bagi umrah qadha. Bagi umrah qadha. Kenapa kata umrah qadha? Pasal tadi. Sebab apabila kena tahan tu, boleh nak tu wajib kena tahallul di tempat kena tahan dan balik. Lepas tu tahun depan, sekiranya kalau ada kemudahan, mesti datang balik untuk mengqadhakan. Jadi Nabi pun sampai masanya buat kesiapan bersama dengan sahabat nak pergi kepada Mekah balik untuk mengqadhakan umrah yang tahun lepas tak boleh nak masuk Mekah. Dalam keadaan begitu, bukan Nabi seorang nak mengangkat pergi buat kesiapan nak pergi ke Mekah bersama dengan sahabat, maka sebelah balik sahabat tu katanya, dan takut mereka itu sahabat-sahabat dan takut mereka itu sahabat bahawa tiada menyempurna Quraisy akan janji kata nak biarkan Mekah baginya 3 hari itu, dia bimbang takut katanya pergi sampai sana orang kafir tak tunaikan janji. Tak tunaikan janji itu maknanya tak buka jalan bagi masuk.
ke Mekah, untuk ke Baitillah, untuk buat umrah. Qada. Jadi satu kebimbangan yang datang di dalam perasaan bagi sahabat-sahabat Nabi yang nak berangkat pergi pada hari itu. Sekiranya kalaulah pergi orang kafir tidak menyempurnakan janji, maknanya sebelah balik Nabi dan sahabat tak dapat tidak kena masuk juga. Sebab nak qada, macam mana pun nak masuk. Macam mana pun nak kena masuk juga Mekah. Tapi bimbang-bimbangnya orang kafir tidak mensempurnakan janji. Apabila tidak mensempurnakan janji, mereka tidak buka jalan. Kalau tak buka jalan tu maknanya kena perang. Untuk nak dapatkan masuk Mekah. Tetapi masa itu pula, dia katanya dan kena perang mereka itu. Jadi kalau orang kafir tak buka jalan, tak mensempurnakan janji, kena perang lah. Itu makna dan kena perang, yang mesti kena perang mereka itu sahabat. Maka sebab duk fikir-fikir kalau kita pergi, kalau orang kafir tidak membuka jalan, tak biar masuk kepada Baitillah, kita kena perang. Begitu. Kita kena perang bersama mereka, dengan mereka. Dan benci segala muslimin, jadi tak suka. Dan benci segala mukmin akan berperang. Jadi kalau ikut hatinya, tak nak perang lah. Bukan takut. Jadi sebolehnya tak nak perang lah. Tetapi kalau tak buka jalan, boleh jadi kena perang sungguh. Tapi sebolehnya tak nak perang lah. Sebab kalau perang tu jadi perang pada tanah haram. Dalam masa ihram. Lagi pula di dalam masjid haram. Sebab tu dia katanya, dan benci segala muslimin akan berperang. Berperang di mana? Pada tanah haram. Berperang di dalam kawasan tanah haram. Dan di dalam ihram. Yakni ihram dengan umrah. Dan pada bulan Syahrul Haram. Bulan tu pula bulan larang perang pula. Jadi sebab itulah sahabat katanya seboleh tak nak perang lah. Tak sukalah kalau kena perang tu sebab kalau perang tu maka jatuh peperangan tu dalam tanah haram. Bulan haram pula dalam masa ihram dengan umrah pula. Dengan sebab tanah haram, tanah yang dihormat, tanah suci, tak sepatut menumpahkan darah. Dalam ihram pun sepatutnya tak nak bunuh orang lah. Dalam bulan Syahrul Haram, orang Arab pantang, lagi pulaknya pada Syarak dilarang, nisbah orang Arab jahiliah dia pantang, nisbah bagi hukum syaraknya dilarang berperang di dalam bulan Syahrul Haram. Sebab tu mereka tak suka, sebolehnya bencilah, sebolehnya tak nak perang. Maka apabila keadaannya jadi begitu. Jadi maknanya sahabat tu jadi tak berapa tak nak suka sangatlah. Maka lalu tu diturun. Turun firman waqatilu fi sabilillah. Jadi di sini Allah Taala suruh perang juga. Pergilah, seolah katanya kau pergilah bersama dengan Nabi walaupun mereka itu tidak buka jalan, tak biar masuk ke Mekah sampai tahap kena perang, peranglah. Sampai tahap kena perang, peranglah. Walaupun di dalam ihram, dalam ihram dengan umrah, walaupun dalam tanah haram, walaupun bulan Syahrul Haram sekalipun, peranglah. Jadi apabila dengan sebab tu orang Muslim, orang sahabat-sahabat tu dia fikir tak nak buat begitulah. Tetapi apabila Allah Ta'ala suruh, maknanya tak kira lah. Tanah haram pun Allah Ta'ala suruh buat ialah. Dalam masa ihram dengan haji Allah Ta'ala suruh perang ialah. Bulan Syahrul Haram sebab disuruh ni, bukan dilarang dah. Maka perang ialah. Turun perman waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Maknanya dan perang oleh kamu.
dan perang oleh kamu pada jalan meninggi agama Allah. Itu pada jalan Allah, pada jalan meninggikan agama Allah. Perang tu untuk meninggi, meningkat akan agama Allah. Perang-perang maf'ulun bih akan alladzina akan segala mereka yang perang mereka itu akan kamu. Siapa mereka? Daripada segala kufar Makkah. Jadi ni tentang kata segala mereka ni, perang olehmu akan segala mereka itu yang akan segala mereka yang berperang, yang perang mereka itu. Perang bila? Ini sarah katanya pada tahun Hudaibiyah tu ada berlaku peperangan juga. Tapi dengan secara tak berat sangat. Ada melota, batu, ada panah memanah, ada berlawanan jugalah. Tapi tak berat sangat. Jadi maknanya mereka akan segala mereka yang berperang tu bila? Berperang pada tahun lepas. Sebab ayat ini turun pada tahun yang ke-7 kan. Apabila masa lalu dah setahun selepas pada peperangan Hudaibiyah. Maknanya mereka yang telah memerang akan kamu. Ialah mereka yang memerang pada Hudaibiyah. Dan apabila pergi datang ke Mekah tu, nak masuk Mekah, kalau mereka halang pula memerangi juga, peranglah. Walaupun dalam masa ihram, tanah haram, bulan Syahrul Haram sekalipun. Jadi maknanya di sini isyarat kata itu dia kata, itu ayat katanya perang akan orang yang memerangi akan kamu. Kamu peranglah akan orang yang memerangi akan kamu. Mana kalau mereka itu datang nak perang dengan kamu, kamu peranglah. Wala ta'tadu dan jangan kamu melampaui. Melampaui macam mana? Dengan memulai perang. Kamu jangan memulai perang. Jadi maknanya kalau orang kafir tidak memerangi kamu, kamu jangan mulai nak perang dengan mereka. Tetapi kalau mereka datang nak perang dengan kamu, kamu tak boleh nak lari. Adab perang je lah. Begitu. Dan jangan kamu melampaui dengan memulai perang. Jadi mana pergi Mekah kali ni, kalau orang kafir biarkan masuk, jangan peranglah. Sebab apa? Sebab dalam tanah haram, sebab dalam masa ihram, sebab bulan Syahrul Haram. Tetapi kalau mereka itu memulai memerangkan kamu, tak boleh nak duduk diam. Kena lawan juga. Begitu. Jadi di sinilah sabit hukum fiqh bahwasanya katanya di dalam tanah haram tak boleh berperang. Di dalam bulan Syahrul Haram diharamkan berperang. Itu kalau semata-mata nak mulai perang dengan orang kafir tak boleh. Tetapi kalau mereka memulai memerangi, menyerang akan orang Islam, tak kira di mana tempat. Tak kira di mana tempat, tak kira bila masa, bulan Syahrul Haram pun teruslah. Kena buat pertahanan. Kena lawan, kena perang. Maksudnya begitu. Jadi kita dalam bulan Syahrul Haram jangan mulai, tapi kalau mereka itu datang serang, mesti lawan. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Katanya tadi la wala ta'tadu. Dan jangan kamu melampaui dengan cara mana? Dengan memulai perang. Jangan melampaui batasan. Jangan melampaui akan batasan. Kenapa boleh kata jangan melampaui akan batasan? Sebab perang itu dalam bulan Syahrul Haram dilarangkan. Apabila kamu mulai itu maknanya mulai perang padahal mereka itu tidak nak perang pun, maka jadi kamu tu melampaui. Maka janganlah kamu melampaui
melampaui batasan Allah, kerana innallaha la yuhibbul mu'tadin, kerana bahawasa Allah Taala tiada kasih ia ya Allah akan segala yang melampaui. Nah, kerana Allah tidak kasih akan orang yang melampaui batasan dia. Begitu ya. Tapi dia katanya ini ayat. La ta'tadu. Ini ayat kata jangan melampaui. Kalau orang tak mulai perang, jangan kita nak mulai perang dengan orang. Ini dinasah, ini ayat mansukhun, dinasahkan. Maknanya dah tak diamalkan dengan hukumnya. Dinasahkan, tidak diamalkan dengan hukumnya. Walaupun bacaan tu masih ada, tetapi hukumnya dah tak diamalkan. Dinasah akan hukum. Maknanya dihilangkan hukum. Dinasah dengan bara'ah. Dengan ayat di dalam surah bara'ah. Dengan suatu ayat, dengan bara'ah, yakni dengan suatu ayat di dalam surah bara'ah. Pada ayatnya, saya tak ingat bilangan ayat tu berapa. Pada katanya, pada firmannya, waqatilul musyrikina kaffah. Waqatilul musyrikina kaffah. Nanti saya nak cuba tengok. Surah Al-Bara'ah. Nak tengok ayat yang ke berapa. Cuba buka. Tapi kalau buka tengok tu, dia tak tulis, dia surah Bara'ah. Nama dia satu laginya surah At-Taubah. Kau buka tu, buka surah At-Taubah. Sebab permulaan ayat yang pertama, Bara'atum minallahi wa rasulih. Tu panggil surah Taubah tu panggil juga dengan surah Bara'ah. Dia banyak tempat. Tempat yang disuruh perang di dalam surah Bara'ah tu banyak ayatnya.
setengah daripadanya ayat 29 pada qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallah. Itu setengah daripada banyak ya. Nanti kita carilah. Ayat yang kelima tu Ustaz. Ini ayat mansuhun dengan bara'ah dengan ayat dalam surah bara'ah. Surah bara'ah nama dianya ialah surah At-Taubah. Dan dengan waqtuluhum haitsu sakiftumuhum. Dan juga katanya la ta'tadu ni dinasah juga dengan ayat yang ni. Dengan ayat ni waqtuluhum. Jadi maknanya tak nanti mereka itu berperang, mulai perang. Boleh nak perang saja. Nak mulai bila tu boleh. Dan dengan atau pada dengan bara'ah ini ayat mansuh dinasahkan dengan waqtuluhum haitsu sakiftumuhum, dan bunuh oleh kamu akan mereka itu. Siapa mereka itu? Kufar. Bunuhlah. Haitsu di mana, haitsu maknanya di mana tempat kamu dapatkan mereka itu. Walaupun di dalam tanah haram sekalipun, di mana tempat yang kamu dapat, walaupun di Mekah sekalipun, peranglah. Wa akhrijuhum, dan anda wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan keluarkan oleh kamu akan mereka itu dari mana tempat yang mengeluarkan mereka itu akan kamu. Tempat tu mana dia? Arti Mekah. Jadi maknanya sebab belum pada ni orang kafir Mekah menghalaukan Nabi, orang kafir Mekah menghalaukan Nabi daripada negeri Mekah. Orang kafir Mekah pernah menghalaukan Nabi dan orang-orang Islam daripada Mekah, lalu itulah Nabi pergi duduk di Madinah. Maka di sini katanya kamu halaukan mereka itu pula. Kamu halaukan mereka itu pula daripada Mekah, itulah yang mana Mekah mereka pernah menghalaukan kamu daripada Mekah. Maksudnya begitu. Dan keluarkan oleh kamu akan mereka itu, mana halau mereka itu. Kamu halaukan mereka itu dari mana tempat, yakni Mekah, yang mengeluar, yakni yang pernah menghalau mereka itu akan kamu ketika kamu lagi pergi ke Madinah. Dan sungguh telah diperbuat dengan mereka itu demikian pada tahun Futuhu Makkah. Jadi pada masa turun ayat ni belum berlaku lagi, halau-halau itu tidak berlaku lagi, hanya berlaku pada tahun pembukaan Mekah. Jadi apabila Nabi dapat kekuatan, maka Nabi datang serang Mekah. Maka ketika itulah orang yang beriman, orang yang masuk Islam tak dihalaukan daripada Mekah, dan orang tak sanggup beriman, tak sanggup masuk Islam dihalau daripada negeri Mekah. Apabila Nabi dapat membukakan negeri Mekah, dapat meretah, dapat memenangi negeri Mekah. Itu mana kata dan sungguhnya telah diperbuat dengan mereka itu. Diperbuat mana dihalaukan.
Dihalaukan dengan mereka itu dengan orang kafir Mekah. Dengan mereka itu dengan kafir Mekah. Diperbuat dengan mereka itu dengan kafir Mekah. Yang demikian itu mengeluarkan, menghalau bila pada tahun Mekah. Tapi maknanya orang tak beriman, orang tak masuk Islam, dihalau keluar. Tak boleh duduk sekarang dalam waktu Mekah. Jadi maknanya apabila Nabi dapat membukakan Mekah, siapa yang tak sanggup masuk Islam, orang kafir Mekah, yang tak sanggup masuk Islam, maka akan dihalau daripada Mekah, maknanya tak bagi izin duduk dalam mendiami dalam negeri Mekah. Tetapi masa itu ramai orang kafir Mekah masuk Islam. Sehingga Abu Sufyan sendiri pun dan isteri dia Zaidun, Hindun, yang mana isteri dia ni lah yang upah seorang Habasyi yang membunuhkan Sayyidina Hamzah. Untuk nak balas dendam, Sayyidina Hamzah membunuhkan bapa isteri Abu Sufyan. Dan juga orang yang membunuh orang yang bunuh Wahsy, orang Wahsy yang membunuh akan siapa dia? Yang membunuhkan Sayyidina Hamzah pun masuk Islam juga. Sehingga dia cakap, kata dia ni pada masa dia dalam kufur, dalam masa dia jahiliah, dia membunuh akan sebaik-baik orang ialah Sayyidina Hamzah. Lepas tu dia kata pulanya apabila dia masuk Islam, dia membunuh pula akan sejahat-jahat manusia. Ialah dialah yang membunuh akan Musailimatul Kadzab. Yang kita kenal Musailimatul Kadzab, yang mana dia tu mengaku jadi Nabi juga kan. Maka Musailimatul Kadzab tu dia dibunuh oleh orang yang membunuh Sayyidina Hamzah. Tetapi orang tu, orang Wahsy itu, orang hitam, dia bunuh tu pada masa dia kafir. Bunuh Sayyidina Hamzah tu dalam masa dia kafir. Apabila masuk Islam, pada khilafah Sayyidina Abu Bakar, dibawa perang ke sana, maka dia setengah daripada tentera pada masa itu, dialah dapat membunuhkan Musailimatul Kadzab, bunuh dengan tangan dia. Jadi maknanya nak cerita katanya pada masa Nabi dapat membukakan Mekah tu, orang kafir yang tak sanggup masuk Islam tak dibagi masuk, tak dibagi izin untuk mendiami di Mekah, dihalaukan. Yang beriman, yang masuk Islam tu dibiarkan duduk rumah masing-masing lah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan bermula buat fitnah. Apa maksud fitnah di sini? Kufur itu apa maksud dengan fitnah? Kufur, bersyirik, dikandaki dengan fitnah. Dan bermula membuat fitnah. Apa dia buat fitnah? Dikandaki buat fitnah di sini ialah kufur, artinya syirik. Kenapa dikatakan kufur itu adalah fitnah? Kenapa dipanggil kata kufur itu adalah fitnah? Sebab dikandaki fitnah di sini bukan maksud kata menuduhkan orang dengan kesalahan yang dia tak buat. Bukan maksud di situ. Bukan maksud di sini kata fitnah tu ialah kufur. Bukan fitnah mana memfitnahkan orang, menuduhkan orang. Bukan maksudnya begitu. Bukan maksudnya kufur. Soalnya kenapa dipanggilkan kufur itu fitnah? Sebab dengan kufur inilah membawa kepada jadi zalim,
membawa kepada membuat kejahatan-kejahatan di atas muka bumi. Sebab tu dikata kufur tu adalah fitnah. Fitnah kepada orang ramai. Kufur tu jadi fitnah, jadi perkara yang merusak. Fitnah tu mana perkara yang merusak. Maka dikira katanya, dianggap katanya kufur tu ialah fitnah sebab dengan kufur inilah merosakkan akan pada muka bumi. Sebab dengan kufur, mereka tak pantang minum arak. Mereka tak pantang berzina. Mereka tak pantang berjudi. Mereka tak pantang bunuh orang dengan secara zalim. Berbagai-bagai kesilapan perkara lah dibuat dalam kufur. Minum arak tak salah di sisi mereka. Berjudi, riba, apa semua. Sebab tu dikatakan kufur itu adalah fitnah. Jadi maknanya pitu bagi segala fitnah. Dengan sebab kalau beriman, orang mukmin tak berjudi, tak berzina, tak minum arak. Mana kejahatan ditutup daripada tak dilakukan oleh orang mukmin. Maka amanlah. Begitu. Dan bermula berbuat fitnah. Dikarenakan fitnah di sini kufur. Itu lebih besar kejahatan daripada bunuh. Daripada berbunuh-bunuh di tanah haram. Bunuh-bunuh dikarenakan bunuh di sini ialah bunuh dengan secara haram. Bunuh dengan secara haram. Bunuh dalam tanah haram sekalipun berat kufur lagi. Jadi kufur, kesalahan kufur itu lebih berat daripada kesalahan bunuh orang di dalam tanah haram. Jadi mana lain daripada masalah perang Nabi inilah. Sekiranya kalau membunuhkan orang dengan secara sengaja, dengan tidak ada hak dibunuh, di dalam tanah haram tu memanglah besar juga kesalahan dianya. Tetapi kalau kufur tu lebih berat pada itu lagi. Kufur tu lebih berat daripada itu lagi. Sebab lagi pulanya ulama, sebagaimana kita maklum, dosa besar yang paling besarnya ialah kufur. Yang nombor duanya ialah bunuh orang dengan cara sengaja, dengan tidak ada hak dibunuh. Lebih lagi pula di dalam tanah haram. Maka kufur itu lebih berat daripada bunuh lagi. Bunuh tu pun walaupun dalam tanah haram dan di dalam ihram dan di dalam syahrul haram sekalipun. Itu kalau bunuh dengan secara salah, ada apakah lagi bunuh yang disuruh oleh Allah Ta'ala kepada Nabi berperang dengan orang Mekah. Itu bunuh tak salah. Kalau jadi maknanya cerita kita ni, yang kita cerita kita sekarangnya, yang kata Nabi masuk memerangi akan Mekah itu disuruh oleh Allah. Maka di dalam ayat ini kata fitnah ni lebih berat daripada bunuh. Bunuh pun berat. Kufur pun berat. Tetapi kufur tu lebih berat lagi. Maka katanya bunuh lebih berat daripada fitnah. Kufur lebih berat pada bunuh yang salah. Bunuh orang yang tidak ada hak dibunuh dengan sengaja. Itu berat kufur lagi. Jadi maknanya di sini nak cerita katanya bunuh orang dengan kufur tu mana berat. Sama-sama dosa besar kan. Bunuh orang di luar ke, di dalam tanah haram ke, di dalam ihram ke, dalam syahrul haram ke. Kufur tu lebih berat lagi. Kenapa tak berat? Sebab kufur kekal neraka, bunuh tak kekal neraka. Memanglah masuklah kalau tak bertaubat kan. Bunuh orang dengan secara sengaja di mana-mana tempat pun dosa besar, tetapi tidak mengekalkan di dalam neraka akan orang bunuh, melainkan dia menghalalkan. Tapi kufur ni memang mengekalkan orang di dalam mengekalkan orang di dalam kufur. Sebab kufur, mati dalam kufur kekal dalam neraka. Mati dalam kesalahan bunuh orang dengan sengaja, kekal ke tidak dalam neraka? Tak kekal. Walaupun kena masuk neraka tapi tak kekal. Sebab itulah katanya kufur itu lebih berat daripada kesalahan kufur itu lebih berat daripada kesalahan bunuh orang. Begitu.
Itu maknanya. Tapi banyakkan orang kitanya guna ayat ni fitnah tak betul dengan tafsir. Banyak sebut wal fitnatu asyaddu minal qatli, memfitnahkan orang. Dia banyak dok gunanya begitu. Ini tak betul dengan tafsir di sini. Nah, banyak guna ayat ni dia pasang makna memfitnahkan orang tu lebih berat daripada bunuh lagi. Padahalnya di dalam tafsir, dia tafsir kata kufur. Fitnah tu makna kufur. Bukan memfitnah seperti menuduhkan orang zina masalah, menuduh orang begitu begini. Bukan maksudnya begitu. Kufur itu lebih berat daripada bunuh orang lagi. Al-fitnah, dia kata fitnah tu ialah al-kufru. Dalam tafsir Jalalain dia tafsir mana? Asyirku, syirik itu kufur lah. Tidak ada syirik jali melainkan kufur. Begitu. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada kata wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'udinuka ma qara'nahu wa ma hafaznahu wa ma sami'nahu rabbana 'alaina wa iftah subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah.